Pada awal filem, kita ditunjukkan kejadian yang berlaku di Finland. Seorang gadis muda bernama Elia berlari dari beberapa lelaki di hutan. Ternyata lelaki yang mengejar Elia sebenarnya adalah ahli keluarganya sendiri. Dia kemudian terjun ke tasik, tetapi lelaki itu berjaya menangkapnya sebelum dia lemas. Selepas itu, pemandangan bergerak ke band, di mana seorang lelaki bernama Rex sedang menunggu untuk tujuan tertentu. Tidak pasti mengapa dia ada di sana, tetapi jelas bahawa dia ada di sana untuk melihat Madi, yang sangat disukai. Semasa Rex bercakap dengannya, tempat mereka tiba-tiba diserang oleh perompak yang langsung membunuh seorang pengawal keselamatan di bank. Akibatnya, keadaan yang sebelumnya tenang kini menjadi tegang. Rex kemudian melihat pistol di dalam beg wanita, tetapi wanita itu tidak dapat berbuat apa-apa kerana terlalu berisiko untuk dia bertindak dalam situasi berbahaya seperti itu. Ketika semua orang terancam, Rex tiba-tiba bersikap aneh, di mana ia kelihatan seperti menahan emosinya agar tidak bertindak terburu-buru. Tetapi sesuatu yang tidak dijangka berlaku, di mana beg wanita yang berisi pistol tiba-tiba dilemparkan dan mendarat tepat di pangkuan Rex. Selepas itu, pemandangan bergerak ke ruang sidang. Tidak pasti apa yang telah berlaku, tetapi Rex tiba-tiba disaman oleh hakim kerana menyembelih semua perompak di band lebih awal. Walaupun dia menyelamatkan banyak nyawa semasa kejadian itu dan dianggap sebagai pahlawan, tetapi dia masih dijatuhi hukuman penjara 8 tahun. 8 tahun kemudian, kami ditunjukkan Rex yang telah dibebaskan dari penjara, menatap sebuah majalah yang mempunyai gambar wajahnya sendiri. Buat masa ini, di majalah itu kelihatan bahawa dia masih dianggap sebagai pahlawan kerana tindakan kepahlawanannya 8 tahun yang lalu. Setelah Rex keluar dari penjara, dia tidak dijauhi oleh masyarakat, tetapi sebaliknya, dia selalu diperhatikan oleh orang ramai dan dikejar oleh wartawan. Ini tentu saja membuat Rex merasa tidak selesa, dan pada ketika inilah hati nuraninya sendiri atau sisi dirinya yang berbeza muncul di alam fizikal. Seperti yang kita lihat, perubahan egonya lebih bersifat emosional daripada dirinya. Sebaik sahaja Rex menyedari dia tidak lagi dapat menahan kehadiran mereka, dia berdiri dan melemparkan mejanya ke seluruh kumpulan. Tetapi pada hakikatnya, itu semua hanyalah khayalannya yang bertindak sebagai pelepasan emosinya kerana tekanannya sekarang. Walaupun Rex secara meluas dianggap sebagai pahlawan, tetapi masih ada beberapa orang yang tidak menyukai usaha kepahlawanannya dan menganggapnya sebagai seorang psiko. Rex kemudian pergi menemui rakannya dan mengatakan bahawa dia sudah muak dengan hidupnya sekarang yang tidak lagi normal kerana begitu banyak orang tertarik kepadanya. Akibatnya, dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota tempat dia tinggal sekarang dan pindah ke Finland. Tambahan, alasan Rex ingin pergi ke Finland sangat rasional kerana ketika dia berada di penjara, dia menembak bola speed dan mendarat tepat di Finland. Selepas itu, pemandangan bergerak ke hutan yang menunjukkan seorang lelaki berlari dari mengejar beberapa orang. Orang yang mengejar lelaki itu kelihatan seperti orang di awal filem. Ini bermaksud bahawa keseluruhan insiden ini berlaku di Finland yang akan menjadi destinasi seterusnya Rex. Lelaki itu kemudian ditarik secara paksa oleh makhluk kuat yang terdengar menakutkan. Kami kembali ke Rex. Dia sekarang sudah berada di lapangan terbang dan seperti biasa, ada seorang lelaki mula memfilmkannya. Lebih-lebih lagi, Rex juga menyedari bahawa ada suami dan isteri yang mengawasinya. Apabila keadaan mulai bising lagi dan orang mula membuat penggambaran, dia menjadi semakin kesal dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tandas. Namun, nampaknya suami pasangan itu sudah berada di tandas dan menatap Rex ketika dia kencing di bilik mandi. Dan ketika Rex kembali ke tempat duduknya, isteri pasangan pelik itu memberikan senyuman menyeramkan kepadanya. Setelah Rex tiba di Finland, dia sedang menunggu teksi. Dan dari kejauhan ada pemandu teksi yang memerhatikannya. Pemandu teksi segera menembusi barisan teksi lain dan berhenti tepat di hadapannya. Ketika Rex berada di dalam teksi, pemandu kemudian melepaskan gas anestetik yang menyebabkan dia tidak sedarkan diri dan akhirnya pingsan. Di sebuah rumah, sebuah keluarga dilihat sedang menyiapkan makan malam dan mereka sama sekali tidak kelihatan curiga. Satu-satunya perkara yang akan mengejutkan kita adalah ketika kita melihat Rex
yang telah diculik dan diikat di ruang bawah tanah rumah mereka. Pada masa ini, tangan Rex diikat dan salah satu kakinya diamputasi. Rex yang baru menyedari ini cuba menjerit, tetapi dihentikan oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah hati nurani Rex yang menyuruhnya menutup mulutnya. Selepas itu, dia mewakili Rex untuk melepaskan emosinya dengan menjerit atas apa yang telah terjadi padanya. Sebenarnya, hati nuraninya nampaknya lebih pintar dan lebih sadis daripada dia, dan ia memainkan peranan penting dalam hidup dan mati Rex. Dia juga dapat menganalisis situasi kejadian yang terjadi pada Rex dan kejadian yang sedang berlaku. Setelah menyelesaikan pemerhatian, hati nuraninya menyimpulkan bahawa pelaku kejadian yang berlaku kepadanya sekarang adalah pasangan suami dan isteri yang pelik dari lapangan terbang. Ketika Rex menangis dengan keadaannya, hati nuraninya tidak tahan dan mula memikirkan cara untuk keluar dari sana. Namun, kerana kekuatan tali leher yang mengikat tangannya, hati nuraninya mempunyai rancangan lain untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Menurut hati nuraninya, jika pelakunya tiba-tiba muncul, dia mesti berpura-pura tidak sedarkan diri. Selanjutnya, setelah melihat banyak basikal di sekelilingnya, alter ego menganggap bahawa pelaku yang menculiknya adalah keluarga. Sementara itu, semua ahli keluarga sudah tidur di tingkat atas. Tetapi anak bongsu dalam keluarga, bernama Olafi, belum tidur dan ingin tahu tentang mangsa mereka kali ini. Rex, yang belum mempunyai cukup waktu untuk melepaskan tali, cuba melakukannya dengan giginya. Anak lelaki itu, sebaliknya, memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah, di mana Rex telah ditahan. Namun, usahanya sia-sia kerana tali terlalu tebal. Setelah budak lelaki itu memasuki bilik di tanah, Rex segera berpura-pura tidak sedarkan diri. Rex kemudian mengetahui bahawa orang yang datang hanyalah seorang anak, jadi dia membuat rancangan, menjadikan anak sebagai polisi insurans untuk mengeluarkannya dari tempat itu. Dia cuba memujuk Olave sebelum menendang wajahnya dengan kakinya yang diamputasi dan mengapitnya dengan kedua pahanya. Tidak lama kemudian, adiknya menyedari bahawa adiknya tidak berada di atas katil, jadi dia memutuskan untuk mencarinya di ruang bawah tanah. Ternyata nama wanita ini adalah Elia, dan dia adalah gadis muda yang telah berusaha melarikan diri dari beberapa lelaki sebelum ini. Ini menjelaskan bahawa keluarganya yang menculik Rex pada masa ini. Pada ketika ini, Rex mengancam akan mematahkan leher budak lelaki itu jika Elia cuba membunuhnya. Tetapi kerana Rex terlalu panik tentang keselamatannya sendiri, dia secara tidak sengaja melepaskan Olafi yang membuatnya kehilangan jaminan untuk keluar dari sana. Ketika Olafi ditemui tidak sedarkan diri di dalam bilik, keluarga psikopat membawanya ke hospital. Ibu kemudian menampak Elia kerana dia menyangka bahawa Elia telah menyakiti adiknya. Pada ketika ini, kita dapat menyimpulkan bahawa Elia mempunyai sifat yang berbeza daripada keluarganya dan bahawa dia boleh menjadi peluang besar bagi Rex untuk keluar dari sana. Peluang itu diperkuat ketika Elia tiba-tiba tersenyum dan membayangkan dirinya berkahwin dengan Rex, yang bermaksud bahawa dia tertarik dengan Rex pada pandangan pertama. Oleh kerana keluarganya berada di hospital, Elia segera turun untuk melihat Rex dan merawat kakinya. Elia kemudian meluahkan perasaannya kepada Rex. Pada ketika inilah dia mula menceritakan kisah bagaimana keluarganya mula menculik orang dan menjadikannya sebagai makanan untuk kakak sulungnya. Sejak kelahiran kakak pertamanya, dia telah menderita gangguan yang menyebabkan dia mendambakan dan memakan daging manusia. Ini dibuktikan oleh fakta bahawa dia mula menggigit ayahnya ketika dia masih bayi. Oleh itu, sejak kejadian itu, keluarganya mula menculik orang untuk memuaskan rasa lapar kakak sulungnya, walaupun Elia tidak setuju dengannya. Ketika kakak tidak begitu menyukai daging orang itu, mereka terpaksa mencari mangsa lain sebagai pengganti. Kematian malam demi malam datang ke kehidupan Elia, dan dia telah berkali-kali berusaha melarikan diri dari keluarganya. Tetapi mereka selalu dapat mengesan Elia sehingga mereka memenjarakannya di dalam sangkar kayu yang dibina oleh ayahnya. Setelah menceritakan kisahnya, Elia mulai merasa kasihan pada Rex dan meninggalkan pisau di lantai. Dia meminta Rex untuk mengambil pisau itu sendiri.
Tetapi ketika Rex berjaya mendapatkannya dan cuba memotong tali, 3 saudara Elia tiba-tiba muncul dan berniat untuk segera melaksanakan Rex. Rex kemudian segera berpura-pura tidak sedarkan diri dan rancangannya berjaya kerana saudara-saudara membatalkan niat mereka. Sementara itu, hati nurani peribadinya kelihatan sangat marah dan benar-benar ingin mengakhiri hidup mereka. Dan kita akan segera melihat bahawa keluarga kanibal ini telah memilih lelaki yang salah untuk diculik. Selepas itu, mereka melihat kaki Rex yang sudah dibalut dan mereka segera mencari Elia di biliknya. Tetapi Elia ternyata bersembunyi di ruang bawah tanah dan tiba-tiba abangnya kembali ke sana dan membawanya ke tingkat atas. Selepas itu, Rex disuntik dengan sedikit cecair yang menyebabkan dia tiba-tiba ketawa. Kami kemudian diangkut kembali ke 8 tahun yang lalu ketika Rex memerangi perompak di bank. Kami akhirnya dapat melihat betapa kejamnya Rex ketika dia menyembelih semua perompak di sana. Dilihat bahawa hati nuraninya mengendalikannya pada waktu itu dan dengan kekejaman seperti itu, dia berjaya menjadi pahlawan bagi semua pengunjung di sana. Akhirnya, ketika Rex cuba menyelamatkan kekasihnya, perompak itu takut dengan kenyataan bahawa Rex tidak peduli siapa yang akan mati di sana. Setelah Muddy dibebaskan, Rex dipengaruhi oleh egonya sendiri kemudian menembak perompak itu. Dan senjata perompak itu secara tidak sengaja melepaskan tembakan ke dalam almari. Perkara malang berlaku ketika seorang pekerja ban yang bersembunyi di dalam almari mati kerana pistol yang ditembak. Jadi inilah sebab mengapa Rex dijatuhi hukuman penjara 8 tahun kerana didakwa mengorbankan nyawa orang lain untuk memenuhi keinginannya. Selain itu, kerana hukuman Rex terlalu lama, Muddy yang telah diselamatkan olehnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka kerana dia tidak mahu membuang masa menunggunya dibebaskan. Kami kemudian kembali ke Rex. Ketika dia kembali sedar, dia melihat bahawa kakinya dipotong oleh psikopat pada masa itu. Dia kemudian menendang psikopat yang menyebabkan psiko bergegas mendapatkan anestetik. Pada masa yang sama, Rex cuba memotong tali yang mengikat tangannya dengan pisau dari Elia. Ketika lelaki itu kembali kepadanya, Rex dengan cepat memasukkan pisau ke saluran telinganya. Tanpa membuang masa, Rex kini mencari beberapa alat dan senjata yang diperlukan untuk melarikan diri dari sana. Nasib baik, dia menemui beberapa alat yang akan membantunya dalam adegan seterusnya. Rex berusaha sedaya upaya untuk sampai ke tingkat atas, bergantung pada kelab golf yang dia pasangkan di kakinya. Setelah dia berjaya keluar dari ruang bawah tanah, hati nuraninya menyuruhnya membawa Elia keluar dari rumah juga. Rex kemudian berjalan keluar dari rumah dan dia memikirkan kembali kata-kata hati nuraninya. Nampaknya mereka telah membuat keputusan mengenai apa yang akan mereka lakukan selepas ini. Ketika kedua ibu bapa pulang dari hospital, mereka terkejut dengan kesan darah di depan rumah mereka. Pada masa ini, ternyata anak mereka masih tidur. Ibu bapa mereka mengumpulkan mereka dan memarahi mereka kerana membiarkan Rex melarikan diri. Takut Rex akan kembali bersama polis, mereka merancang untuk keluar dari rumah. Tetapi nampaknya rancangan mereka akan gagal. Ternyata Rex telah menunggu mereka di bawah meja dan dia membunuh mereka satu persatu menggunakan pistol kuku. Ketika Rex cuba menembak ibu, peluru kuku habis dan dia menendang kepala ibu dengan kelab golf yang melekat pada kaki yang diamputasi. Ketika anaknya melihat kejadian itu, dia cuba menyerang Rex, tetapi Rex dengan cepat melemparkan pisau ke tubuhnya, menyebabkan dia mati. Elia kemudian membunuh ibunya sendiri yang baru sahaja bangun dari tidak sedarkan diri. Setelah semua kejadian mengerikan ini, ternyata mereka masih tidak bebas kerana mereka masih harus menghadapi saudara kanibal sulung Elia. Abangnya akhirnya muncul, menuruni tangga dengan badan besarnya seperti raksasa. Pada akhirnya, Rex dan kanibal saling bertengkar dan ketika Rex berjaya melekat di pintu peti sejuk, dia melihat ada bahagian kaki kanannya di dalamnya. Dia kelihatan gembira kerana ternyata kaki kanannya masih belum dimakan oleh kanibal. Dia kemudian mengambil kaki kanannya dan segera memasukkannya ke mulut kanibal. Setelah selesai, Rex membawa Elia kembali ke Amerika, di mana mereka memutuskan untuk tinggal bersama di sana.
Suatu malam, Rex dan Elia dilihat melepak di tempat bersama rakan mereka. Salah seorang rakan mereka nampaknya berminat dengan Rex yang membuat Elia cemburu. Pada masa ini, ternyata Elia juga mempunyai ego yang sama dengan Rex. Dia membayangkan membunuh wanita yang membuatnya cemburu. Sementara itu di tempat lain, anak bongsu dari keluarga Elia yang telah pulih dari kecederaan itu bermaksud membalas kematian keluarganya. Dan dengan itu, filem ini berakhir.